Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Bisnes Alternatif bersama saya Hilal Azmi. Dan hari ini kita nak membincangkan tentang peluang bisnes yang mana daripada satu hobi, sebelum ni hobi, dan kita nak ubah dia menjadi bisnes. Macam mana kita nak buat, itu yang kita akan bincangkan dalam episod kali ini. Dan bersama saya hari ini ialah Abdul Rahim Nasuha ataupun Aim Dot Dot, iaitu senior editor untuk Oh Media Network. Yes, betul. Okey Aim, terima kasih Aim sebab sudi nak kongsi dengan Kamila dekat Bisnes Alternatif ni. Sekarang ni Aim, hobi berblogging. Okey. Ramai dah orang nak buat blog ni. Macam mana sebenarnya dengan situasi dunia blogging sekarang? Okey, seperti kami di Oh Media yang mana pada tahun 2004 Oh Media ini dimulakan dengan sebuah forum, iaitu nama forum ini adalah SAKS, okey. Yang mana dalam forum tu terdapat pelbagai sub-forum. Okey, dan pada tahun 2006, zaman tu blogging ni baru naik dekat Malaysia. Dan pada waktu itu, blog-blog di Malaysia ni lebih kepada menceritakan tentang hal-hal peribadi. Betul tak? Okey. Dan macam diary online lah. Yes. Okay. Jadi pada tahun yang sama juga bila blog tu tengah naik, Oh Media telah mengubah satu perkara dalam dunia blog ni dengan menyetapkan satu trendsetter menjadi trendsetter dalam dunia blogging ini, iaitu dengan caranya dengan caranya kami mengambil semua subforum itu dan dijadikan kepada sebuah blog seperti yang kita tahu, iaitu Oh Artis, sebuah blog yang menceritakan tentang gosip-gosip terkini, tentang hiburan. Kemudian kita ada Oh Geeks yang menceritakan tentang teknologi terkini. Dan kemudian kita ada Oh Islam yang menceritakan tentang yang berkaitan dengan agama. Kemudian ada Oh Tidak yang menceritakan tentang pelbagai perkara-perkara bebas dan macam-macam lagi blog. Okey. Jadi hobi tu. Okay. Untuk hobi tu pula sekarang ni kita nak, yalah, untuk disiplin utama untuk menjadi blogger ni, hobi dia kena menulis. Okey. Betul. Okey. Dan macam mana kita nak asingkan kita punya minat menulis tu, sebab biasanya bila dah nafsu menulis ni dah mula membuat-buat ke apa. Okey. Kita akan tulis apa saja dan tulis apa saja kita suka. Macam mana untuk kita kawal benda tu sebenarnya? Okey, bagi seorang blogger yang profesional yang mana menjadikan blog ini sebagai salah satu medium untuk menjana pendapatan ataupun menjadikan minat menulis blog ini sebagai salah satu kerjaya, mereka haruslah menulis dengan cara yang betul, iaitu dengan konsep penulisan yang betul, cara penulisan yang betul, penggunaan ayat yang betul untuk menarik minat pembaca-pembaca di luar sana untuk melayari blog mereka dan membaca setiap update terbaru pada mereka. Jadi untuk menjadi seorang blogger yang menjana pendapatan ini, kalau orang yang suka menulis tentang perkara-perkara yang tak sepatutnya, iaitu menjadi keyboard warrior dekat blog ini, mereka memang tidak akan pergi ke mana. Sebabnya orang akan masuk ke blog dan membidas mereka dan pelbagai perkara yang tak baik boleh berlaku lah. Jadi sebagai seorang blogger yang ingin menjadikan blog, penulisan blog ini sebagai salah satu kerjaya mereka, antara perkara yang perlu ada, macam tadi saya kata, penulisan, cara penulisan, pendekatan dengan pengguna. Macam yang betul tadi tu lah. Yeah. Okey, penulisan yang betul. Adakah semata-mata tata bahasa yang betul ataupun pengolahan ayat yang kena dengan audiens? Mana satu? Ini kita nak cerita. Kalau kita baca surat khabar dan baca blog, dia kena ada perbezaan dia. Iaitu orang Melayu kita ni lebih suka dengan cara percakapan yang simple, cara pembacaan yang lebih simple. Okey, jadi kalau kita tulis blog tu macam kita tulis surat khabar, serupa tulis surat khabar. Jadi penulisan yang patut ada di blog itulah dengan penulisan yang cara yang lebih relax, penggunaan bahasa yang profesional tapi masih lagi dalam bentuknya relax. Susah nak explain buat penulisan ni tau. Maknanya nak jadi seorang penulis yang bagus ni, kita kena banyak membaca blog-blog lain. Barulah kita boleh menjadi seorang penulis blog yang berkualiti dengan penggunaan ayat yang betul, dan pada masa yang sama juga pembaca bila baca artikel kita tu tak rasa tertekan dengan apa kita tulis tu. Bila baca dia relax dan dia mudah faham. Okey, dan dari segi mendapat bahan. Okey, macam tadilah. Oh Media ada banyak beberapa blog. Okey. Dari segi untuk mendapatkan bahan, adakah ada reporter ke tempat tu ke, ataupun maklumat tu memang sudah pun menjadi trending di kalangan pengguna-pengguna? Macam tadi yang kita bincang sebelum tu, yang mana di Oh Media ni kita ada berbagai macam blog seperti entertainment, keagamaan. Jadi ada antara komuniti kita yang berkongsi maklumat, cerita-cerita panas terkini dengan kita. Jadi benda-benda itu kita jadikan bahan untuk kita tulis di blog tersebut. Tapi seperti contoh Oh Geeks. Oh Geeks sebuah blog yang menceritakan tentang teknologi terkini, yang mana company mengeluarkan bajet untuk membeli produk
seperti yang ada sekarang ni, antara yang terbaru sekali, gadget terbaru, dan dijadikan sebuah konten untuk blog tu lah. Mana kita buat video untuk review makan dan kemudian kita tulis pula artikel berkenaan dengan produk tersebut. Jadi ada perkara yang orang kongsikan dengan kita, ada pula perkara ataupun konten yang terpaksa kita cari sendirilah. Okey. Tak apa. Lepas ni saya nak tahu apa kaedah untuk dapatkan duit ataupun berbisnes dengan hanya mengolah kita punya minat dan hobi ni. Dan tadi dia dah tunjuk sikit. Kita berehat dulu seketika, kita kembali lagi selepas ini. Masih lagi bersama saya Hilal Azmi dan juga Aim untuk membincangkan bagaimana mengubah hobi menjadi sebuah bisnes yang lumayan. Betul. Okay, lumayan lah kot kan. Lumayan lah, banyak duit. Okey, Aim sekarang ni. Tadi Aim dah cerita macam mana kita daripada forum ubah menjadi blog dan blog tu sekarang ni dah banyak memberi pendapatan kan. Betul. Okey, macam mana sebenarnya apa yang menyebabkan blog ni boleh mendatangkan untung sangat sebenarnya? Itu yang kita nak tahu. Orang banyak tanya saya tu. Macam mana boleh dapat keuntungan, macam mana boleh menjana pendapatan dengan hanya menggunakan blog. Ini nak cerita ni. Ceritalah. Nak cerita lah ni. Okey. Ni saya nak cerita dengar. Okey, dia macam ni tau. Seperti Omida, kita ada pelbagai jenis blog yang mana di setiap blog itu ada kekuatan dia tersendiri. Iaitu kekuatannya daripada segi pengunjung yang masuk ke blog tersebut untuk membaca. Seperti contoh di OArtis, kita sentiasa update tentang gosip-gosip dan juga berita-berita hangat tentang artis tempatan dan juga luar negara, yang mana kita hidangkan kepada kita punya komuniti untuk mereka baca. Jadi apabila mereka masuk ke blog tersebut, ia dapat memberikan kita trafik pada blog. Jadi makin tinggi trafik itu, makin tinggi nilai blog tu. Okey. Maknanya bila ramai orang akses ke blog tu, mana dia punya nilai untuk melakukan periklanan di blog itu tinggi. Jadi seperti di OArtis, kita telah pun menyediakan beberapa ruang di blog tersebut untuk meletakkan iklan. Seperti kita ada produk ataupun antara kita punya klien ada produk baru nak iklankan, mereka lebih suka pilih blog OArtis untuk melakukan periklanan di sana, sebab di antara blog-blog yang kami ada, OArtis adalah antara salah satu blog yang paling banyak trafiknya. Jadi untuk menjana pendapatan melalui blog ini, pertama kena ada penulisan yang bagus, bahan yang bagus, kemudian daripada bahan dan gaya penulisan yang bagus itu dapat menarik pengunjung ke blog, kemudian daripada pengunjung itu dapat membina trafik yang bagus, yang tinggi, dan selepas ada trafik yang tinggi itu baru kita boleh masukkan pelbagai jenis periklanan. Okey, dan sekarang ni memanglah banyak periklanan. Betul. Kan? Dan sebenarnya tak ramai juga usahawan-usahawan ataupun syarikat multinasional yang nak spend duit untuk tujuan periklanan melalui blog ni. Tapi macam mana dari situ sebenarnya kita nak dapatkan peluang-peluang tu jadi lagi banyak? Peluang periklanan daripada syarikat-syarikat besar. Okey, pertama sekali kita kena faham konsep periklanan ni ataupun marketing. Orang marketing ni dia nak kita iklankan produk mereka untuk orang kenal, untuk orang ramai tahu adanya produk itu dan untuk orang beli dan cuba dan guna. Okey, jadi dunia blog ini dan adalah dalam dunia internet. Jadi sebabkan orang kita banyak menghabiskan masa dalam melayari laman sosial, blogging, internet, Facebook dan sebagainya. Jadi secara tak langsung pengiklanan di medium internet ini, di blog dan pelbagai lagi adalah perkara yang harus dan juga antara salah satu cara periklanan yang paling efektif sekali. Okey. Sebabnya kita boleh berhubung dengan pengguna secara terus dan maklumat balas daripada pengguna tu pantas. Adakah dengan hanya iklan saja yang boleh mendatangkan duit untuk blogger? Ataupun ada kaedah lain sebenarnya? Sebab saya tengok banyak juga blogger yang tak ada pun iklan, tak banyak pun trafik tapi masih banyak buat duit. Macam mana tu? Betul juga tu soalan tu kan. Macam mana seorang blogger yang blognya tak famous tapi boleh dapat keuntungan daripada blog saja? Mungkin blogger itu dia mempunyai pelbagai jenis blog, kita tak tahu. Mungkin ada satu blog A, blog B, blog C, blog D. Mungkin blog A ni blog A ni tak famous tapi kita tak tahu blog B, C ni dia mungkin antara blog-blog yang paling mantap sekali dalam Malaysia ni kan. Jadi mungkin antara banyak blog itu mungkin ada yang tak laku, mungkin ada yang laku. Jadi sebagai seorang blogger tu dia mesti menjadi seorang yang
tak menetapkan satu kaedah saja, kena guna macam-macam kaedah untuk menjana pendapatan menggunakan blog. Ada tak kemungkinan orang gunakan blog untuk semata-mata menjual produk yang dia nak jual saja? Okey, pada orang yang suka menjual produk di blog, maknanya dia tak ada nak tulis panjang-panjang dia tak lah. ada tulis yang pelik-pelik lah. Dia tak ada kongsikan dia punya idea ke apa. Dia terus dia jual produk dia. Durian krep je panjang. Dia macam kedai online lah. Maksudnya dia bukan kedai online lah. Dia just ceritakan tentang produk dia je. Dalam semua post dia dekat situ adalah produk dia, dan dari situ je sebenarnya boleh mendapat untung. Banyak sangat ke untung sebenarnya? Maknanya kalau blog itu memang dihaskan untuk menjual produk dia, dia akan mendapat keuntungan daripada produk dia. Dan sekiranya produk tu memang viral gila, meletup, ramai orang beli produk tu, secara tak langsung dia akan membawa trafik pada blog tu. Jadi kalau seorang blogger tu dia pandai, dia akan selitkan beberapa pengiklanan dekat blog dia. Jadi dia dapat menjana dua pendapatan yang berbeza. Pertama daripada produk dia, dan kedua adalah daripada pengiklanan sampingan yang dia letakkan di blog tersebut dengan mengambil kesempatan terhadap trafik yang tinggi itulah. Maksudnya untuk jadi seorang blogger, usahawan blogger ni sebenarnya dia kena betul-betul kreatif lah dalam menggunakan ruang dan peluang di sekeliling yang ada. Dalam apa benda kita buat pun kita harus pandai mengambil kesempatan dan juga harus mengambil ruang kesempatan dalam setiap ruang yang kita ada. Berapa kemungkinan yang mungkin boleh dapat dengan blog? Berapa kita boleh dapat? Sama je saya rasa kot. Kalau setakat yang menulis blog yang biasa-biasa, menjual produk sendiri dan mencampurkan sekali dengan pengiklanan, mungkin 4 angka. 4 angka? Kalau blog-blog yang famous ni, yang mana mendapat pengiklanan daripada company-company besar, dia akan mecah 5-6 angka, siapa tahu. Okey, yes. 4 angka untuk mengubah hobi daripada blog tu menjadi sebuah bisnes. Saya rasa itu satu idea yang menarik. Betul. Untuk kita bincangkan di episod yang akan datang. Saya rasa masa itu je yang kita ada untuk setakat ni. Sampai ni. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kami. Sama-sama. Dan itu saja Bisnes Alternatif untuk kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.